Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Nadir, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin dan muslimat. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, Allah Ta'ala masih pilih kita, Allah Ta'ala masih inginkan kebaikan datang kepada kita. Sampai sehingga saat ini Allah Ta'ala masih berikan kita kesempurnaan dalam kesihatan, dalam keimanan, dalam amalan ibadah. Dan juga perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sebagaimana kita sudah melalui ataupun kita sudah keluar daripada madrasah Ramadan ataupun bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala kekalkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah taala masih berikan kita kekuatan, semangat sebagaimana kita bersemangat di bulan Ramadan dalam beribadah. Dan begitu juga kita keluar daripada Ramadan, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kita juga semua, marilah sama-sama kita tunjukkan pada Allah yang mana kita ini beramal soleh, beribadah bukan hanya di bulan Ramadan sahaja, tetapi di luar Ramadan pun kita jadilah pelajar yang berjaya keluar daripada madrasah Ramadan. Sebab tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW sebagaimana kuliah kita pada malam ini, iaitu amalan-amalan sunat yang Nabi ajarkan dalam hadis. Mudah yang untuk kita amalkan. Kenapa Nabi ajarkan? Berarti ada sebabnya. Kerana zaman-zaman sahabat dulu pun mereka sudah melalui beberapa masalah ataupun beberapa aduan yang Nabi SAW terima. Mereka ini sahabat-sahabat ni tuan-tuan, dia ada mengadu pada Nabi, mereka ni rasa macam lemah dalam beribadah ataupun lesu dalam beribadah. Begitu juga kita tuan-tuan, mungkin dalam Ramadan kita semua bersemangat dalam beribadah. Kerana apa? Kita ni manusia ni dia memang perlukan suasana, perlukan jemaah, perlukan kawan-kawan yang baik, perlukan suasana-suasana yang baik. Baru kita mudah nak beramal, baru kita semangat nak beramal. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau seorang-seorang kita kat rumah, mampu ke kita solat sunat tarawih 20 rakaat? Kalau seorang-seorang tuan-tuan, mungkin ada yang mampu, Alhamdulillah, tapi kebanyakan kita ni rasa tak seronok, kan? Rasa berat kalau nak solat seorang-seorang di rumah 20 rakaat. Itu sebab tuan-tuan, manusia ni memang perlukan satu suasana yang semua orang beribadah, baru dia mudah nak beribadah. Dan juga suasana tu sekarang sudah tak ada tuan-tuan. Suasana tu bila dah masuk Syawal, dah tak ada dah suasana nak seronok beribadah tu. Kadang-kadang kita dah hilang dah. Rasa nak solat sunat sebelum maghrib pun kadang dah rasa macam berat dah. Kan? Nak baca Quran pun rasa dah dah rasa berat dah. Nak zikir pun dah berat dah.
Itu sebab tuan-tuan, Nabi SAW dalam satu hadis, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasai, riwayat Ahmad dan riwayat An-Nasai, Nabi ajar kita doa supaya kita ni cintakan kepada keimanan, cintakan kepada amalan-amalan soleh yang menyebabkan keimanan kita naik, yang menyebabkan iman kita jadi naik. Dan Nabi juga SAW ajar kita doa ini, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni membenci kepada dosa, membenci kepada kemaksiatan. Dia nak dapat seronok dalam beribadah ni pun Nabi ajar kita minta dengan Allah. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Kita ni dalam kita beribadah ni bukan sebab kita ni hebat, bukan sebab kita ni imam masjid, contoh macam saya, kan? Bukan sebab kita ni ustaz, bukan sebab kita ni ahli jemaah masjid, bukan sebab kita ni AJK masjid, bukan sebab kita ni orang yang dah hari-hari datang masjid, kita dapat beribadah. Tapi hakikatnya apa? Pilihan Allah. Hakikatnya apa? Pilihan Allah. Sebab tuan-tuan kena bersyukur Allah Ta'ala pilih tuan-tuan jadi jemaah masjid. Minta dengan Allah Ta'ala lagi dan lagi supaya Allah Ta'ala bagi kita ni keseronokan dalam beribadah. Supaya Allah Ta'ala bagi kita ni keseronokan dalam beribadah. Supaya kita ni membenci kepada kemaksiatan. Sebab apa tuan-tuan? Kemaksiatan inilah, dosa-dosa inilah, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa hati kita, yang menyebabkan kita tak ada rasa cinta nak beribadah. Nabi ajar doa supaya kita ni cinta kepada ibadah, benci kepada kemaksiatan. Jangan sampai kita ni tuan-tuan dengan kemaksiatan tak ada rasa apa-apa. Itu paling malang sekali. Kita bahkan tuan-tuan kita tahu itu maksiat, tapi kita suka pula lagi dah. Kita tahu itu maksiat, kita sokong pula lagi. Lagi teruk tuan-tuan. Sebab Nabi ajar doa. Apa doa dia? Sama-sama kita baca. Boleh tuan-tuan? Jadi sekarang ini kita dah keluar dari Ramadan, mungkin semangat kita dah hilang. Sahabat dulu pun sama juga tuan-tuan. Mereka ni hidup zaman Nabi, duduk dengan Nabi, hari-hari dengar tazkirah Nabi. Itu pun mereka ada mengadu dengan Nabi. Apa mereka mengadu? Rasa malas nak baca Al-Quran, rasa malas nak solat. Kan? Dua perkara ni. Zaman sahabat pun mereka dah ada dah rasa malas tu. Tu Nabi bagi tahu dalam hadis tu, syaitan yang mengganggu. Saya dah sampaikan dah dekat masjid ni. Kan? Ada dua amalan, iaitu solat dan juga baca Al-Quran. Ada satu syaitan yang khas. Dia ni memang hasut orang yang nak baca Al-Quran supaya tak jadi baca, orang yang nak sembahyang, nak solat supaya tak solat, tak sembahyang. Ada satu syaitan khas tugas dia. Nama syaitan tu syaitan khinzib. Kan? Zaman sahabat Uthman, nama sahabat tu Uthman. Dia mengadu pada Nabi. Nabi bagi tahu apa? Itulah syaitan yang namanya khinzib. Dia ni memang khas untuk mengganggu orang yang nak solat dan orang yang nak baca Quran. Zaman Nabi pun dah ada dah syaitan tu. Agak-agak zaman kita gemuk dah syaitan tu kan. Dah beranak pinak dah syaitan tu. Kan? Gelak dah dia tengok kita dah. Tak payah nak hasut-hasut lebih-lebih dah. Zaman sahabat pun mereka dah mengadu pada Nabi. Nabi ajar apa? Dua perkara. Yang pertama apa? Bila nak solat rasa macam malas, bila nak baca Al-Quran rasa nak malas, apa? Mula-mula baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca banyak-banyak kali. Sekarang ni syaitan dah lepas dah. Start je 1 Syawal tuan-tuan, syaitan pun dah buat open house dah. Kan? Syaitan pun dah dilepaskan semua dah. Memang kita dah rasa dah betapa malasnya nak beribadah. Tu Nabi ajar, sebagaimana Uthman tadi mengadu, Nabi ajar pertama sekali, dua perkara Nabi ajar. Pertama sekali, bila rasa malas nak pergi masjid, bila rasa malas nak solat, nak solat fardu malas, nak solat tahajud malas, nak solat duha rasa malas, Nabi ajar pertama baca apa? Mudah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Baca banyak-banyak kali. Rasa malas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah syaitan tidak akan
dapat mengganggu kita. Yang kedua, Nabi ajar apa? Watfil ala yatharika thalatha. Ludah ke sebelah kiri 3 kali. Ludah sebelah kiri 3 kali. Ludah bukan ludah betul-betul macam nak buang kahak hijau tu. Ni ludah main-main je. Isyarat biar ada angin. Tuh. Sebelah kiri. Ludah sebelah kiri. Itu Nabi ajar. Okey. Baca auzubillah, ludah ke sebelah kiri 3 kali. Okey. Insya-Allah Allah Ta'ala akan jauhkan syaitan daripada kita, daripada mengganggu ketika kita nak solat dan juga baca Al-Quran. Okey, seterusnya hadis ini riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nabi ajar doa supaya kita ni cintakan kepada amalan-amalan keimanan dan membenci kepada dosa dan maksiat. Apa doa dia? Marilah sama-sama kita baca. Boleh tuan-tuan ikut saya. Sekurang-kurangnya kita pernah baca Arab dia. Nanti kalau lupa tuan-tuan baca Melayu dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak ada orang aja kat masjid ni. Okey, semangat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Terjemahan Melayu dia apa? Allahumma ya Allah habib ilainal iman, datangkanlah kecintaan kepada kami kepada keimanan. Wa zayyinhu, ya Allah hiasilah fi qulubina, dalam hati kami. Hiasilah hati kami supaya hati kami ini cinta kepada keimanan. Wa karrih ilainal kufra, ya Allah datangkanlah kebencian kami kepada kekufuran, amalan-amalan orang kafir, kekufuran, amalan-amalan orang kafir. Wal fusuqa, amalan-amalan orang fasik. Orang fasik ni tak semestinya orang kafir. Orang Islam pun banyak yang fasik. Fasik tu apa dia? Buat dosa, maksudnya fasik. Tengok maksiat, mata tengok perempuan tak tutup aurat, fasik. Wal fusuqa wal isyan, dan kemaksiatan. Waja'alna, ya Allah jadikanlah kami minar rasyidin, orang-orang yang bijak ataupun orang-orang yang lurus, orang-orang yang dapat petunjuk. Itu kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Nabi ajar kita. Sebab apa? Nabi pun tahu kita pun mempunyai masalah yang sama. Rasa malas nak beribadah. Sama-samalah kita berdoa. Apa tadi doa Melayu dia? Ya Allah, datangkanlah kecintaan kami kepada keimanan, hiasilah hati kami. Ya Allah, datangkanlah kebencian kepada kami kepada maksiat, fasik dan juga kekufuran. Rasa macam malas nak beribadah, ingat doa ni. Tak ingat Arab dia, ya Allah, cintakanlah aku dengan keimanan. Cintakanlah aku untuk buat amal soleh. Ya Allah, bencikanlah aku untuk buat maksiat. InsyaAllah, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita istiqamah dalam amalan. Itu sebab tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kan kita berdoa. Tiap kali 4 rakaat. Kan? Habis 4 rakaat, kita berselawat semua sallallahu wasallam alaihi, habis 4 rakaat. Imam ataupun Bilal baca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 30 hari tuan-tuan kita baca doa tu, kita faham tak terjemahan Melayu dia? Kan? Kalau kita renung-renungkan balik tuan-tuan, Allahu Akbar, terjemahan dia sangat-sangat menusuk kalbu. Kalau kita terjemahkan betul-betul, kita hayati betul-betul. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, kami meminta kepadamu ya Allah, ridha kamu, wal jannah, dan juga syurga kamu. Kita ni memang boleh nak minta doa supaya masuk syurga. Kita ni kadang jarang nak doa kita masuk syurga. Kita ni asal doa je nak kaya. Kan? Asal doa je kan, nak murah rezeki, panjang umur, nak sihat. Kadang kita ni jarang kita doa, ya Allah jadikanlah aku dapat masuk syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah aku dapat masuk syurga-Mu ya Allah. Ubah sikit kita punya doa tu tuan-tuan. Apa doa kita? Ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang suka buat amal soleh. Tu kita minta. Itu Allah Ta'ala suka. Ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang
dapat redha-Mu. Itu kadang kita jarang-jarang doa. Jarang-jarang kita sebut, kadang tak pernah pun. Kita doa je, nak kaya, nak anak lulus periksa, nak bisnes cantik, itu je kita doa. Kita tak ada pun nak berdoa supaya kita ni boleh jadi hamba Allah yang Allah Ta'ala suka pada kita. Itu sebab specialnya Ramadan ni kita diajar doa tu. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang memaafkan. Tuhibbul afwa, suka untuk memaafkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepada kamu redha kamu dan syurga kamu. Kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan redha Allah. Berarti kalau kita doa begitu tuan-tuan, insya-Allah kalau kita renung-renungkan dalam 30 hari kita berdoa dalam Ramadan hari itu, kita renung-renungkan, insya-Allah Allah Taala akan pimpin kehidupan kita. Makbul doa kita tu dalam 30 hari tu mungkin ada yang makbul, Allah Taala akan pimpin kehidupan kita. Maknanya kehidupan kita tu betul-betul akan buat apa saja yang Allah Ta'ala redha. Apa-apa saja yang Allah Ta'ala, amalan-amalan yang menyebabkan kita dapat masuk syurga. Sebab apa kita minta redha Allah dan kita minta syurga Allah. Wa na'udzubika, ya Allah kami meminta. Wa na'udzubika min sakhatika, daripada kebencianmu, kemarahanmu. Ini pun jarang-jarang kita doa. Mulai hari ini tuan-tuan, dalam doa kita doa gitu. Ubah sikit. Kita doa Melayu saja. Bukan Ramadan saja, luar Ramadan pun dalam doa habis solat kita. Untuk imam habis baca doa, di tuan-tuan solat sunat, habis solat sunat doa. Ya Allah, datangkanlah aku kecintaan kepada buat amal soleh. Jauhkanlah, bagilah aku benci untuk buat dosa. Ya Allah, bagilah aku ni dapat redha Engkau. Ya Allah, bagilah aku dapat syurga Engkau. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada kemarahan Engkau. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka Engkau. Biar doa kita tu ada lain macam sikit. Kan? Doa kita tu doa supaya kita diminta Allah Ta'ala sayang pada kita. Dalam hidup kita tuan-tuan, pernah tak kita terasa macam, ya Allah, aku rasa aku ni jatuh cinta lah dengan Allah. Kan? Salah ke kita nak jatuh cinta dengan Allah? Itulah yang sepatutnya tuan-tuan. Kita jatuh cinta dengan isteri kita dulu 30 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Cinta padang pertama. Kan? Kadang dalam kehidupan kita tak pernah pun kadang kita terlintas, aku ni pernah tak jatuh cinta dengan Allah. Bila kita cinta dengan Allah Ta'ala, baru kita seronok nak taat perintah Allah. Kalau kita cinta dengan isteri kita, yang busuk pun boleh jadi wangi. Kan? Kalau kita dah tak cinta tuan-tuan, yang cantik pun jadi tak lawa. Betul. Itu sebab kita biar ada rasa jatuh cinta dengan Allah Ta'ala dulu. Macam mana nak dapat tu? Doa. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta Allah Ta'ala redha pada kita. Dan dalam Al-Quran tuan-tuan, ada disebutkan beberapa perkara lah yang malam ni saya boleh kongsikan. Dalam Al-Quran ni ada beberapa sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala sayang pada seseorang. Kita fokuskan dalam lebih kurang ada 8 sifat yang saya cuba rumuskan tadi. Ada lebih kurang 8 sifat. Kita nak minta berdoa dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala sayang pada kita, minta syurga Allah Ta'ala. Jadi dekat Al-Quran kita tengok, siapakah golongan-golongan yang Allah Ta'ala maksudkan? Siapakah golongan-golongan yang Allah Ta'ala sayang? Sebut sayang tu memang Allah Ta'ala sebut. Yuhibbu. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat baik. Bila cerita pasal baik ni sangat luas. Bersedekah pun baik, tahan marah pun baik, tolong orang pun baik, sangat luas. Okey, itu yang pertama, Innallaha yuhibbul muhsinin. Bagus orang kalau ada nama orang muhsin. Maksudnya orang yang berbuat baik, muhsin. Jarang dah kita sekarang ni tuan-tuan bagi nama anak. Siapa nama anak? Muhammad Muhsin. Jarang dah. Muhammad Hasan pun kadang jarang dah. Husin pun jarang dah. Sekarang nama-nama semua nak panjang-panjang je tuan-tuan. Kan? Padahal nama-nama yang ringkas-ringkas tu kadang terjemahannya sangat-sangat bagus. Kan? Innallaha, okey. Sifat yang Allah Ta'ala sayang dalam Al-Quran sebut. Apa lagi? Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat adil, keadilan. Bila kita cakap pasal adil, kita teringat pemimpin-pemimpin kita. Tak payah jauh-jauh tuan-tuan. Kita sendiri. Adil tu maksudnya apa? Adil tu lawannya apa?
Adil lawannya? Ha? Tak adil. Adil lawannya tak adil. Adil lawannya zalim. Maksudnya Allah Ta'ala tak mencintai orang yang zalim. Apakah itu zalim? Apakah itu adil? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Buat benda yang sepatutnya. Apakah itu zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu mudah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang suka bertaubat. Kan? Nabi bertaubat sehari berapa kali tuan-tuan? Nabi. Yang selalu kita dengar. 70 kali sehari Nabi bertaubat. Padahal Nabi itu dosa pun tak ada. Kalau dia tak ada dosa pun confirm dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun Nabi tunjuk pada kita betapa Nabi itu bersyukur. Solat Nabi pun kaki bengkak. Nabi solat kaki bengkak tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak kaki bengkak? Saya pernah kaki bengkak. Main futsal lah. Kan? Kita ni kaki bengkak bukan sebab solat. Bayangkan tuan-tuan, ada orang yang dia berdiri sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar. Bayang, kita tak dapat kita nak bayangkan macam mana Nabi tu, ya Allah. Boleh sampai kakinya bengkak dalam solat-solat. Allahu Akbar. Maksudnya terlalu lenguh kaki itu berdiri khusyuk solat. Itu Nabi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau kita tak mampu nak buat macam Nabi, Nabi kan uswatun hasanah. Insan yang istimewa. Tak mampu nak buat macam Nabi, sekurang-kurangnya tuan-tuan, sehari adalah kita istighfar. Ini kadang-kadang tuan-tuan habis solat pun piung terus pergi je tuan-tuan. Istighfar pun tak. Sekurang-kurangnya istighfar dulu tuan-tuan. Kalau cepat-cepat nak pergi pun tak apalah, bangun pun tak apa. Tapi dalam bangun berjalan nak pergi kereta tu, habiskan wirid. Tak jadi masalah. Mungkin pagi kadang kita masuk kerja awal. Lepas subuh habis salam kita pergi. Tak jadi masalah kalau kita nak pergi tak wirid dengan jemaah, tak jadi masalah. Tapi kalau boleh tuan-tuan dalam perjalanan tuan-tuan tu dekat dalam kereta tu sambung wirid. Astaghfirullah sekurang-kurangnya 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Istighfar tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambung, jangan kita lepaskan peluang untuk beristighfar. Istighfar yang paling hebat sekali apa tuan-tuan? Yang ada dalam hadis kursi. Apa dia? Istighfar yang penghulu segala istighfar. Tuan-tuan hafal tak? Sayyidul istighfar kita panggil. Penghulu istighfar. Ada dalam hadis Nabi bagi tahu, siapa yang baca tu di siang hari, belum sampai malam hari dia dah meninggal dah, maka dia akan masuk syurga. Senang ni ustaz nak masuk syurga? Senang, insya-Allah senang, tak mudah. Insya-Allah senang, tak susah. Tapi kena istiqamah lah. Dalam banyak-banyak kita dalam masjid ni, siapa yang amalkan Sayyidul Istighfar? Mungkin satu pun tak ada. Kan? Ini susah nak masuk syurga. Dengar macam senang je, tapi kita lupa. Saya pun lupa juga tuan-tuan. Bila ingat, baru buat. Kadang lupa. Saya yang bercakap pun kadang lupa. Apatah lagi yang tak bercakap. Yang dengar je. Balik nanti lupa lagi. Kan? Amalkan tuan-tuan Sayyidul Istighfar. Kalau boleh, bagi tahu dekat biro multimedia masjid ni, kan, biro yang jaga jaga TV masjid tu, tulis, masukkan Sayyidul Istighfar. Ada satu slide yang Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah, ustaz, panjangnya ustaz. Kan? Dia tak nak masuk syurga bukanlah mudah tuan-tuan. Kan? Perlu pengorbanan. Apa-apa pun kita perlu pengorbanan. Dulu kita lahir-lahir kita hafal kan Al-Fatihah tuan-tuan? Mana kita hafal? Kecil-kecil kita hafal. Macam mana kita boleh hafal? Sebab kita ulang banyak-banyak kali. Ulang banyak-banyak kali. Kat sekolah kita baca, kat rumah kita baca. Dulu kecil-kecil kita pergi masjid, Tok Imam baca pun kita ikut. Jadi benda yang selalu kita dengar, selalu kita baca akan ingat. Sayyidul Istighfar pun sama juga tuan-tuan. Kalau hari-hari tuan-tuan baca, insya-Allah hari-hari boleh ingat. Boleh ingat. Dijamin. Kalau sehari baca, tiap-tiap hari 2 kali baca, dalam setahun kalau tuan-tuan baca, insya-Allah boleh hafal. Macam mana nak tahu tuan-tuan? Balik rumah nanti tuan-tuan, ambil handphone, type aja Google. Google ni pun ada kebaikan juga, handphone ni ada kebaikan juga. Type je Google,
Sayyidul istighfar, ataupun bahasa Melayunya penghulu istighfar. Penghulu istighfar nanti akan keluar. Bila keluar tu tuan-tuan, tuan-tuan screenshot, bagi dekat anak tuan-tuan, suruh dia printkan, contoh. Ataupun bawa handphone tuan-tuan tu pergi dekat kedai print, kedai komputer, ni ada Sayyidul istighfar ni, tolong keluarkan, jadikan kertas, buat. Baca hari ni tuan-tuan. Kita tak Nabi SAW tunjukkan, Nabi pun hari-hari istighfar. Bacalah tuan-tuan Sayyidul istighfar ni. Siapa yang baca siang hari sebelum malam dia meninggal, dia masuk syurga. Siapa yang baca malam sebelum dia meninggal, sebelum siang dia meninggal, dia akan masuk syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada saya juga untuk mengamalkan. Okey. Kemudian sifat lagi yang Allah Ta'ala sayang dalam Al-Quran, kan? Mudah juga kita nak buat sebenarnya. Apa dia? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih, orang yang bersuci, bersih. Maksudnya Allah Ta'ala ni, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu cantik, sukakan kepada kecantikan, kekemasan. Ini nak menunjukkan apa tuan-tuan? Tengok macam mana Nabi praktiskan kehidupan. Saya bagi satu contoh lah. Nabi ni suka bersih juga. Sebab apa? Sebab Nabi pun suka warna yang bersih. Nabi suka warna apa? Putih. Boleh kata kalau orang cakap putih, mesti nampak bersih. Tuan-tuan kalau pakai baju putih dari jauh, kita dah nampak, oh sejuk je. Macam Tuan Haji ni, Tuan Haji. Rasa macam, oh cantik baju dia, bersih aja. Dekat-dekat pun nampak kotornya. Kan? Tapi nak ceritanya, putih tu lambang kecantikan. Kalau kereta tuan-tuan pun kalau cat warna putih, mesti nampak menyelah. Kan? Nampak cantik aja. Tapi orang cakap susah nak jaga. Susah nak jaga, malas nak jaga. Tu jadi cepat kotor. Kereta warna apa pun dia kotor juga, baju warna apa pun kotor juga. Kan? Tu sebab Nabi nak menunjukkan Nabi tu suka kebersihan. Nabi suka baju putih, kopiah putih, serban putih, kan? Jubah putih. Kemudian apa lagi? Nabi tunjukkan betapa pentingnya kebersihan. Nabi jaga mulut Nabi, bau mulut Nabi. Itu sebab Nabi nak masuk rumah pun Nabi bersiwak dulu. Bangun daripada tidur pun Nabi bersiwak dulu. Nak solat pun Nabi bersiwak dulu. Siwak tu apa? Kayu miswak tu, kayu sugi tu. Sunnah tu. Sebelum solat Nabi bermiswak. Di sisi mazhab Syafi'i, sebab dalam hadis tu jelas inda kulli solatin, setiap nak solat. Sebab kita tengok orang-orang tabligh dulu-dululah. Sekarang ni macam dah susah sikit kau nampak orang tabligh dekat masjid. Sejak PKP ni diorang tak bagi masuk masjid. Sian diorang. Diorang pun kena cari penempatan lain. Sewa rumah kedai, kan, untuk diorang beribadah. Kalau dulu-dulu kita nampak orang tabligh tuan-tuan, mereka ni lah yang miswak tu. Sebelum solat miswak. Kita tengok macam geli je kan. Bukan apa kita nak geli tuan-tuan? Sebab kita tak biasa. Sebab kita tak tahu. Itulah sunnah yang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i bermiswak. Habib Omar Al-Hafiz yang selalu datang Malaysia, orang Yaman tu. Sebelum solat pun bermiswak juga. Nak ceritanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala tak suka bau-bau busuk masuk masjid. Kan? Tu sebab mulut ni tuan-tuan kena jaga. Jangan sampai mulut kita ni berbau. Dia akan menyusahkan jemaah lain ketika nak solat. Dulu tuan-tuan saya belajar dulu dekat Afrika Selatan dulu saya belajar. Kalau tuan-tuan nak tahu, dan saya perasan satu benda, sebenarnya orang Malaysia ni je yang rajin mandi. Betul? Orang Malaysia ni kalau kita kalau mandi sehari berapa kali? 3 kali kan? Pagi mandi, tengah hari mandi. Diorang, orang India, Pakistan, Bangladesh, tengok kita mandi sehari 3 kali, diorang pening kepala. Rajinnya korang ni mandi. Rupanya tuan-tuan diorang mandi 3 hari sekali, 2 hari sekali. Itu sebab kalau kita tak tahu nak cakap rasa macam sebesalah, cakap jugalah. Sebab kalau kita tengok warga-warga asing kat sini, diorang ni bau sikit. Kan? Tak maaf cakap lah kan. Memang begitu. Kelebihan orang Malaysia ni, kan, mereka dia suka mandi.
Bila mandi, ketiak akan basuh, kena sabun. Di badan ni, dia keluar bau ni dengan sebab ketiak kita. Saya dulu tuan-tuan belajar dekat sana, lagi negara-negara sejuk. Kalau negara-negara sejuk, masalah itu tuan-tuan nampak macam cantik, bersih kan. Dia bertanya, mandi 3 hari sekali. Kan? Negara dia sejuk, okeylah juga kan. Tapi nak ceritanya orang Malaysia ni sebenarnya lagi bersih dari segi bau badan. Kan? Dulu tuan-tuan kalau subuh, kalau dekat madrasah saya kat Afrika Selatan sana, kalau nak sembahyang subuh tu, Allahu Akbar. Kalau dapat duduk dengan sebelah orang yang tak mandi, tak gosok gigi, rasa nak meninggal. Kan? Sebab kadang saya dah mak dah siap-siap. Orang ni nampak dia duduk jauh-jauh. Sebab tuan-tuan, Nabi dah ajar kita jaga kebersihan mulut kita. Sekarang ni pula dah boleh buka face mask dah. Kan jaga juga tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan dah pakai face mask pun tembus juga bau. Kadang. Jadi hati-hati mulut kita ni kena jaga kebersihan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang bersih. Kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Apakah yang maksud redha Allah? Siapakah golongan-golongan yang Allah Ta'ala redha? Tadi saya dah cerita. Orang yang buat baik, orang yang adil, orang yang suka taubat, orang yang bersih. Innallaha yuhibbus sabirin. Yang kelima, Allah Ta'ala mencintai orang yang sabar. Sabar ni apa tuan-tuan? Kalau kita marah, kita sabar. Macam mana cara kita sabar? Kita diam. Kalau kita betul-betul marah, kita diam. Setengah-setengah orang dia marah, dia mengamuk. Ni kira okey lah ni. Aku ngamuk ni, aku tahan sabar lah ni. Kalau aku tak tahan sabar, aku pukul kau. Kan? Itu kita dah tak sabar dah tu. Dia sabar ni, orang sabar dalam marah ni apa dia? Dia diam. Dia diam. Innallaha yuhibbus sabirin. Sabar. Kan? Sekarang ni, kadang-kadang orang ni tuan-tuan, yang saya perasan lah. Kawan-kawan ke, saudara mara kita. Kita nak tahu dia ni jenis kepala angin ke, ataupun jenis yang tak kepala angin. Kita tengok cara dia memandu kereta. Itu bagi saya lah. Tak tahulah bagi tuan-tuan. Tengok cara dia memandu kereta macam mana. Kadang-kadang orang tu bercakap dengan kita baik je. Tapi kalau bawa kereta, marah sana, marah sini. Jam sikit, marah sana. Orang buat hal sikit, keluar perkataan yang tak sepatutnya. Kan? Kita ni banyak tak dapat kawal marah ketika kita memandu. Betul tak tuan-tuan? Saya pun perasan juga. Mudah kita nak marah bila kita memandu. Nampak orang buat selek depan kita, kita marah. Padahal Allah Ta'ala mencintai orang yang sabar. Cuba kita try sabar, tuan-tuan. Sabar tu je, diam je. Buat tak tahu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan memandu daripada sini, contoh nak pergi KL. Kalau ada 10 kereta buat salah depan mata kita, 10 kali kita marah. Kalau hari-hari begitu tuan-tuan, kehidupan kita, lama-lama setiap bulan Tanjung Rambutan kita. Betul? Tak elok. Stres-stres, marah-marah. Buat relax je, buat biasa je. Kadang-kadang kita tak boleh terima orang buat salah, padahal kita pun buat salah. Kadang-kadang kita tak boleh terima orang tak bagi signal, padahal kita pun sama juga tak bagi signal kadang-kadang. Sebab kita tahan marah kita. Kadang dalam mandu ni tuan-tuan lari dalam bulan puasa, tengah lapar-lapar, jalan jam, nak raya, tengah raya ni Sabtu Ahad, jalan jam. Kita latih. Allah Ta'ala, aku ni bulan puasa, tiap-tiap malam doa, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta redha kamu, minta syurga kamu. Padahal Allah Ta'ala tu mencintai orang yang sabar. Jadi kita sabar. Apa-apa yang datang musibah pada kita, ataupun rasa nak marah, rasa nak mengeluh, rasa nak maki, caci hamun, berhenti. Ingat, Allah Ta'ala mencintai orang yang sabar. Okey. Seterusnya, apa lagi Allah Ta'ala cintai? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bertawakal. Maksudnya tawakal tu apa? Orang yang rajin. Rajin berusaha dan rajin bertawakal. Rajin berusaha, bekerja, mencari rezeki, niatkan ibadah, kemudian bertawakal. Bukan yang malas bekerja terus bertawakal. Itu bukan. Dia tawakal ni syaratnya kena usaha dulu. Baru bertawakal. Okey, seterusnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya seolah-olah dia bangunan yang kukuh. Bunyanun marsus, bangunan yang kukuh. Maksudnya Allah Ta'ala mencintai orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi mungkin kita tak ada kesempatan untuk berjihad tu. Siapa kat sini pernah berjihad tuan-tuan? Ada?
Yang pernah betul-betul zaman dulu-dulu kan, ada zaman mula-mula Syria berperang tu. Ada tak siapa-siapa yang pergi sana? Dah balik ke? Kau boleh cerita pengalaman dengan saya? Kan? Dulu ada juga tuan-tuan kawan saya. Kan? Masuk penjara dah sekarang dah. 14 tahun kena masuk penjara. Allah, dia kawan satu belajar dengan saya dulu kat Indonesia. Tapi dia ni semangatnya lebih sangat. Dia baca buku yang tak sepatutnya. Dia simpan pedang dekat madrasah dia apa semua. Kena tangkap oleh polis. 16 tahun tuan-tuan dalam penjara. Habis kehidupan. Nanti dia keluar nanti umur dah di atas saya. Mungkin dia keluar nanti umur dah 40 tahun dah. Kan? Jadi kita mungkin tak berkesempatan nak berjihad. Janganlah kita buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kalau kita tak bersempatan nak jihad, kita sokonglah orang-orang yang berjihad. Maksud sokong tak apa, tak dapat dengan tubuh badan kita pergi berjihad, sekurang-kurangnya kita derma pada NGO-NGO Palestin, NGO-NGO yang menolong pelarian-pelarian Syria. Kita niatkan dalam kita berderma tu, ya Allah, aku tak mampu nak berjihad jalanmu, ya Allah. Sekurang-kurangnya kita bantu mereka dari segi wang ringgit. Kan? Okey, seterusnya, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bertakwa. Boleh azan tuan-tuan? Silakan. Jadi kalau ada contoh iklan-iklan dekat WhatsApp group kita, dekat Facebook kita kan, apa? Untuk donation, sumbangan hantar ke Syria, Palestin. Tuan-tuan masukkanlah RM1, RM5. Niatkan ini jihad di jalan Allah. Boleh tuan-tuan InsyaAllah kalau diikutkan saya nak teruskan lagi satu hadis ni, iaitu mengenai doa apabila kenderaan rosak. Tapi dah agak panjang, insyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Jadi sebelum untuk mengakhiri pertemuan kita ni, marilah sama-sama kita ulang kaji balik apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan amalkan dan tuan-tuan sampaikan. Apa tadi? Pertama tadi mengenai doa. Kalau kita ni rasa malas nak beribadah, mungkin sebab kita dah keluar daripada bulan Ramadan, kita dah hilang suasana itu. Jadi kita rasa nak beribadah tu mungkin kita rasa malas, kita baca doa. Ya Allah, datangkanlah kecintaan aku kepada keimanan. Ya Allah, hiasilah hati aku, bencikanlah aku kepada kemaksiatan, kepada kekufuran dan juga kepada kefasikan. Okey, kemudian kita banyakkan juga berdoa, doa yang 4 rakaat selepas tarawih tu. Walaupun kita dah keluar dari bulan Ramadan, banyakkan juga doa tu. Doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, datangkanlah kecintaan, jadikanlah aku, dapatkanlah aku redha-Mu dan juga syurga-Mu. Dan minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kemarahan Allah dan juga daripada neraka Allah. Okey. Kemudian sifat-sifat yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang pada kita, cinta kepada kita. Yang pertama tadi, muhsinin, orang yang berbuat baik. Muqsitin, orang yang adil. Tawabin, orang yang banyak bertaubat. Mutatahhirin, orang yang suka bersih, mensucikan diri. Sabirin, orang yang sabar. Mutawakkilin, orang yang tawakal. Dan orang yang membantu orang lain yang berada jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan kita yang singkat ni adalah perkara yang manfaat yang kita dapat, yang boleh kita amalkan dan kita sampaikan. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada 2 minit lagi tuan-tuan, kita boleh solat sunat.